Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pula ayat yang ke-27. Mari kita bacakan dahulu ayat dia beramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Baik, mari kita lihat terjemahannya. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Baik, ayat ni sambungan dari ayat 26 tadi. Ayat 26 tadi Allah menceritakan bahawa lelaki tu disuruh masuk syurga. Lepas dia masuk syurga, dia melihat nikmat-nikmat syurga tu, dia kata alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Tahu apa? Kalau kaumku tahu aku sekarang kat syurga, dan kalau kaumku tahu apa yang menyebabkan Tuhan aku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Masuk syurga tu bermakna dia orang-orang yang dimuliakan. Dia kata kalaulah kaumku tahu apa yang menyebabkan Tuhanku beri ampun kepadaku. Baik, kat sini ayat ni menunjukkan bahawa dia adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa perlukan ampun daripada Tuhan. Baik, bila menyebut tentang dosa ni, bila menyebut tentang dosa, orang menyangka bahawa kalau orang dosa ni ialah orang jahat. Sebenarnya orang baik pun ada dosa juga. Baik, biasanya kalau orang yang baik yang memberi nasihat kepada orang lain, antara cabarannya ialah dia akan dapat kata-kata yang tak berapa menyedapkan hati lah. Antaranya, contohnya ialah kalau kita bagi nasihat ke orang, orang tu akan balas balik. Dia akan kata, kau ni macamlah baik sangat, kau ni macamlah baik sangat. Baik, biasa kita akan mendengar kata-kata tu kalau memberi nasihat kepada orang lain. Baik, bila kita bagi nasihat ke orang lain, ada orang kadang-kadang dia akan kata kau tu macamlah baik sangat. Baik, sebenarnya memang orang yang bagi nasihat tu tak adalah baik sangat. Orang yang bagi nasihat tu dia sebenarnya ada dosa dan dia mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tapi kalau dia ada dosa, kenapa dia bagi nasihat? Baik, ciri-ciri orang yang beriman, dia percaya bahawa nanti masuk syurga nanti ditimbang dahulu. Kalau berat timbangan kebaikan, maka masuklah syurga. Macam mana cara nak beratkan timbangan kebaikan tu? Salah satu caranya ialah dengan memperbanyakkan memberi nasihat. Dengan memberi nasihat itu akan memberikan kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan pahala yang besar tersebut, nanti di hari akhirat akan memberatkan timbangan. Orang yang beriman, kalau betul dia beriman, dia akan selalu bagi nasihat. Baik, tapi bagi nasihat itu bukan menandakan bahawa dia adalah orang yang tak ada dosa. Baik, disebabkan dia ada dosa lah, disebabkan dia rasa dia ada dosa lah, maka dia kena bagi nasihat. Kerana dengan nasihat itu dia mendapat ganjaran pahala, dan dengan ganjaran pahala itulah yang akan memberatkan timbangan. Dan bila timbangan kebaikannya berat, itulah yang membolehkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada orang kata masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amal. Baik, betul tu, nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak dapat rahmat Allah, mestilah dengan amal soleh. Dan antara amal soleh ialah memberi nasihat kepada orang. Jadi lepas ini, banyakkanlah memberi nasihat kepada manusia, dan sedarlah bahawa kita ni banyak dosa. Dan disebabkan banyak dosa itulah maka kita kena buat banyak kebaikan. Dan antara kebaikan yang senang buat, tak payah keluar duit pun. Antara kebaikan yang senang buat ialah dengan memberi nasihat. Kalau betul beriman, maka banyakkanlah memberi nasihat, banyakkanlah berdakwah kepada orang lain. Baik, tapi bila bagi nasihat, mesti sedar bahawa kita beri nasihat tu bukanlah kita lebih baik dari orang lain.
Kita adalah orang yang berdosa dan kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni laki ni kata, alangkah bagusnya kalau kaumku tahu apa yang menyebabkan Tuhan memberi keampunan kepadaku. Orang yang masuk syurga ni ialah bukan orang yang tak ada dosa, tapi orang yang masuk syurga ni orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat ni. Saya ulang lagi sekali, antara pengajaran dalam ayat ni ialah orang yang bagi nasihat tu sebenarnya bukanlah orang yang tak ada dosa, dia ada dosa. Tapi oleh kerana dia sedar dia ada dosa, dia nak banyakkan kebaikan. Antara caranya ialah dengan memberikan nasihat. Dengan memberikan nasihat tu dia akan dapat pahala yang memberatkan timbangannya. Baik, kita datang belajar ni. Antara sebabnya ialah kita nak dapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ciri-ciri yang beriman ni ialah dia mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang tak beriman ni dia pelik. Dia tengok datang kelas buat apa, dapat apa. Dah tua dah belajar buat apa kan. Itu kalau orang yang barangkali kurang imannya. Kalau orang yang beriman ni, orang yang beriman dia yakin dengan memberi nasihat tu dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Dengan masuk ke kelas ni pun mudah-mudahan dengan masuk ke kelas-kelas agama pun sama juga akan dapat ganjaran dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mudah-mudahan ayat ni memberi motivasi kepada kita untuk terus berdakwah, untuk terus melaksanakan budaya memberi nasihat dalam hidup kita, insya-Allah. Baik, mari kita masuk kepada perbahasan word by wordnya. Perkataan yang pertama, bima. Baik, ada dua patah perkataan. Yang pertama, bi dengan, kemudian ma apa yang. Ulang lagi sekali, bi dengan, kemudian ma apa yang. Baik, bi dengan adalah haraf jar. Bi dengan tu haraf jar, ma tu ialah isim mewakili. Baik, isim selepas haraf jar sepatutnya kena baca baris bawah. Sepatutnya ma'i, tapi dia isim yang kebal, maka dia tak boleh berubah baris. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya, ghafara. Terjemahannya dia telah ampuni. Baik, ini adalah fi'il madi. Ulang kaji sekali pintas. Madi ialah perbuatan yang ada telah. Fi'il ialah perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, dia ni ganti nama diri tersembunyi tapi ada tanda. Tandanya ialah hujung fi'il madi tu baris atas dan tak ada penambahan. Ulang lagi sekali, hujung fi'il madi kalau baris atas tak ada penambahan, itu tanda ganti nama diri dia. Seterusnya, li. Ada dua patah perkataan. Yang pertama, li kepada, kemudian ya mati aku. Baik, li kepada tu haraf jar, ya mati tu ganti nama diri melekat. Baik, ulang lagi sekali. Li kepada itu haraf jar, ya mati itu ganti nama diri melekat. Orang Arab kata ganti nama diri kalau selepas isim atau selepas fi'il atau selepas haraf, mesti kena guna ganti nama diri melekat. Kalau saya nak kata kepada aku, saya pun kata li ana. Li ana. Ana maksudnya aku, tapi salah. Tak boleh li ana. Macam bahasa Inggeris, saya tak boleh kata for I. For I salah. Yang betulnya for me. Baik, seterusnya selepas li, kalimat yang berikutnya Robbi. Robbi terjemahannya Tuhan aku. Baik, Tuhan isim, ya mati tu ganti nama diri melekat. Orang Arab kata aku kalau selepas isim ya mati, selepas haraf pun ya mati juga. Baik, kalau saya nak kata emak aku ummi, kita letak ya mati sebab selepas isim. Kepada aku ilayya, letak ya mati juga, tapi kat situ terpaksa tukar baris atas sebab yang tertentu. Baik, seterusnya wa ja'ala ni ada tiga patah perkataan. Yang pertama wa dan, kemudian ja'ala dia telah jadikan,
Seterusnya ni aku. Lagi sekali, wa dan ja'ala dia telah jadikan. Kemudian ni aku. Ni aku. Baik, mari kita lihat jenis perkataan ni. Perkataan yang pertama, dan. Wa tu haruf atof. Orang Melayu panggil haruf penyambung cerita. Kemudian ja'alani fi'il madi. Fi'il madi ialah perbuatan yang telah berlaku. Kemudian ni dekat ujung tu aku tu ganti nama diri melekat. Orang Arab kata ganti nama diri kalau selepas isim kena guna ganti nama diri melekat. Selepas haruf pun sama, selepas fi'il pun sama. Tapi aku ni dia lain sikit. Aku dia punya ganti nama diri melekat ada dua, ya dengan nun ya. Baik, ulang lagi sekali. Ganti nama diri melekat, kalau untuk aku dia ada dua sebutan. Yang pertama ya, yang kedua nun ya. Ya kita guna kalau dekat isim atau haruf. Kemudian nun ya kita guna kalau dia dekat ujung fi'il. Kalau saya nak kata dia telah pukul aku kat situ kena guna nun ya sebab selepas fi'il. Dia suka aku kat situ kena guna nun ya sebab selepas fi'il. Dia marah aku, sama juga selepas fi'il kena guna nun ya. Tapi kalau bapak aku yang tu selepas isim. Kalau selepas isim kena gunakan ya. Rumah aku, baiti, kita kena guna ya sebab selepas isim. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya min terjemahannya dari ataupun sebahagian dari. Ini adalah haraf jar. Kemudian perkataan yang terakhir, al-mukramin, terjemahannya orang-orang yang dimuliakan. Ulang lagi sekali, al-mukramin terjemahannya orang-orang yang dimuliakan. Baik, ini adalah kalimat isim. Baik, pattern dia. Pattern perkataan ni ialah muf'al. Baik, macam mana nak tahu pattern perkataan ni? Baik, kalau nak tahu pattern sesuatu perkataan, kalau isim tu ada alif lam, buang alif lamnya. Kalau isim tu ada tanda jamak kat ujung, buang tanda jamak. Tinggal mukram. Baik, mukram. Alif lam buang, ya nun ni buang, tinggal mukram. Mukram ni pattern dia sama dengan muf'al. Ada tambah mim. Baik, kenapa kita kata ada tambah mim? Sebab asal perkataan dalam bahasa Arab 3 huruf je. 3 huruf saja yang asal. Ka, ra dengan mim. Mim ni ialah huruf penambahan. Baik, kalau pattern muf'al ni orang Arab kata dia bawah kategori isim maf'ul. Baik, mari kita bincangkan apakah itu isim maf'ul. Baik, dalam ilmu sorof ada satu nama isim ni orang Arab panggil isim maf'ul. Kalau dalam ilmu nahu ada satu tajuk namanya maf'ul. Maf'ul maksudnya yang diperlakukan. Baik, dalam ilmu nahu ada tajuk maf'ul, dalam ilmu sorof ada tajuk isim maf'ul. Baik, isim maf'ul ni ialah apa-apa isim yang terjemahannya ada perkataan orang yang di ataupun yang di ataupun ada imbuhan di. Baik, isim maf'ul ni ada banyak patternnya, tapi hari ni kita nak fokus kepada 2 pattern, iaitu pattern maf'ul dengan pattern muf'al. Baik, kalau pattern maf'ul ni dia ada tambah mim dengan waw. Kalau pattern muf'al dia ada tambah mim bagi depan. Baik, mari kita tengok contoh. Contoh isim maf'ul ada banyak, antaranya ialah makruh, ada mim dengan waw, sama dengan maf'ul. Ma'ruf, ada mim dengan waw, sama dengan maf'ul. Marzuk, mansur. Baik, yang ni biasa orang Melayu sebut marzuki. Kalau waqaf, marzuk. Baik, kemudian mukram, yang ni ada mim, ada tambah mim. Mungkar, ada tambah mim. Mursal ada tambah mim bagi depan, tengah tak ada waw.
Baik, semua perkataan ni terjemahannya kena tambah perkataan orang yang di. Atau kalau tak sesuai, tambah perkataan yang di. Kalau tak sesuai juga, yang tu letak perkataan di. Yang penting kena ada imbuhan di ni. Kena ada penambahan imbuhan di. Kemudian dia Isim tak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, mari kita lihat terjemahan perkataan-perkataan ni. Baik, perkataan makruh. Makruh maksudnya orang yang dibenci, ataupun yang dibenci, ataupun dibenci. Kita selalu sebut kan, makruh kan. Baik, buat ni makruh. Buat ni makruh maksudnya buat ni dibenci. Perbuatan ini dibenci. Baik. Ma'ruf ni maksudnya orang yang dikenali, ataupun yang dikenali, ataupun dikenali. Mazuki maksudnya orang yang direzekikan, ataupun yang direzekikan, ataupun direzekikan. Kemudian Mansur maksudnya orang yang ditolong. Alhamdulillah. Baik, ulang lagi sekali. Mansur maksudnya orang yang ditolong. Mukram orang yang dimuliakan. Munkar orang yang diingkari, sesuatu yang diingkari. Mursal ni orang yang diutuskan. Baik, kalau pattern yang bawah ni dia ikut pattern muf'al. Pattern muf'al ni biasanya, tak semua, biasanya ada imbuhan kan kat ujung dia. Baik, yang makruh ni biasanya tak ada kan, tapi kadang-kadang ada juga. Yang penting dua-dua pattern ni ada imbuhan di. Ada imbuhan di dan tak ada ganti nama diri tersembunyi sebab dia adalah kalimat isim. Baik, mari kita bincang lebih detail lagi. Ulang lagi sekali, isim maf'ul ialah sejenis isim yang mana terjemahannya ada perkataan orang yang di, ataupun yang di, ataupun di. Baik, dia ada banyak pattern. Salah satunya ialah maf'ul. Baik, apa-apa isim berasal daripada kalimat fi'il. Orang Arab kata pattern maf'ul ni dia punya fi'il madi dia fa'ala. Baik, contohnya perkataan ma'bud ada mim dengan waw ni. Baik, ini pattern dia maf'ul. Asal perkataan dia ialah fi'il madi, 3 huruf saja. Perkataan asal dia tak ada mim dengan waw, asal dia abada. Baik, mim tak ada, waw pun tak ada. Mim dengan waw tu huruf penambahan. Baik, asal perkataannya abada. Ma'bud ni isim maf'ul, terjemahan dia yang disembah. Ma'bud tu maksudnya yang disembah. Dalam zikir kita selalu baca ma'bud la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, ma'bud tu maksudnya yang disembah. Ma'bud la ilaha illallah, yang disembah itu tiadalah Tuhan melainkan dia, iaitu Allah. Asal perkataan dia abada. Abada terjemahannya tak ada imbuhan di. Tak ada imbuhan di, tak ada perkataan yang, tak ada perkataan orang. Baik, abada maksudnya dia telah sembah. Baik, yang ni ada dia telah sebab pattern fa'ala. Baik, mari lihat contoh yang lain. Baik, ada isim maf'ul pula, dia punya pattern muf'al. Dia punya pattern ada tambah mim je, tak ada tambah waw. Kemudian mim tu baris depan. Baik, kalau pattern begini orang Arab kata dia punya fi'il madi dia 4 huruf. Fi'il madi dia 4 huruf sebab ada hamzah. Fi'il madi kalau ada hamzah ni biasanya ada imbuhan me dengan kan. Biasanya kalau fi'il madi ada hamzah ni, dia ada me dengan kan. Tukar ke isim maf'ul, dia punya imbuhan akan jadi imbuhan di dengan kan. Contohnya perkataan mukram. Baik, mukram ni isim maf'ul yang menggunakan pattern muf'al. Kalau pattern muf'al maksudnya fi'il madi dia 4 huruf, fi'il madi dia ada hamzah. Baik, perkataan mukram ni fi'il madi dia akrama. Baik, tadi saya dah sebutkan terjemahan. Mukram ni dia punya terjemahannya yang dimuliakan. Okay, ada imbuhan di kat depan ni, kemudian dekat ujung dia ada kan. Mukram maksudnya yang dimuliakan.
Baik, asal dia punya fi'il madi dia akrama ada hamzah. Hamzah dekat fi'il madi ni kebiasaannya dekat terjemahannya ada me dengan kan. Baik, akrama tu maksudnya dia telah memuliakan. Ulang lagi sekali, akrama maksudnya dia telah memuliakan. Baik, mari kita tengok contoh dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baik, terjemahannya, sesungguhnya kamu salah seorang dari orang-orang yang diutuskan. Baik, perhatikan perkataan mursal. Baik, mursal maksud dia orang yang diutuskan. Orang yang diutuskan. Tapi kat sini orang ni berganda. Maksudnya dia jamak. Tanda jamak kat situ ialah ada ya nun. Baik, perhatikan pattern mursal. Mursal tu pattern dia sama dengan muf'al. Dia ada tambah mim. Ada tambah mim balik depan. Baik, kalau pattern isim maf'ulnya muf'al, bermakna dia punya asal, dia punya fi'il madi dia 4 huruf. Fi'il madinya arsala. Arsala tu fi'il madi 4 huruf. Fi'il madi 4 huruf ni biasanya kalau ada hamzah tu terjemahannya ada tambah imbuhan me dengan kan. Baik, arsala maksudnya dia telah mengutuskan. Kalau orang yang diutuskan, mursal. Baik, seterusnya mari tengok contoh yang lain supaya lebih jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Narullahil muqadah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Baik, dalam Quran kita selalu baca ayat ni. Allah berfirman Narullahil muqadah. Terjemahannya iaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Baik, perhatikan perkataan al-muqadah. Al-muqadah maksudnya yang dinyalakan. Baik, dia punya pattern dia sama dengan muf'al. Sebab apa sama? Sebab ada mim bagi depan, huruf tengahnya mati, huruf ketiganya balik atas. Cuma hujungnya tak sama. Kat sini ada ta. Baik, kat sini ada ta menunjukkan dia punya jantinanya perempuan, muannas. Sebab apa muannas? Sebab dia merujuk kepada api. Api muannas. Api muannas kan. Jadi perkataan ni pun kena muannas juga. Baik, tadi kita dah sebutkan kalau isim maf'ul tu patternnya muf'al, dia punya fi'il madi dia 4 huruf. Fi'il madi dia ada hamzah. Fi'il madi dia auqada. Auqada naro. Baik, auqada maksudnya dia telah menyalakan. Ini fi'il madi 4 huruf. Fi'il madi 4 huruf biasanya ada me dengan kan. Tukar ke isim maf'ul, dia akan ada imbuhan di dengan kan. Baik, isim maf'ulnya mesti ada imbuhan di. Baik, isim maf'ulnya tak ada ganti nama diri tersembunyi. Kalau fi'il madi ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, mari tengok contoh yang lain supaya lebih jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Baik, tengok dekat dalam ayat tu. Baik, kita nak cari isim maf'ul. Kalau yaumi bukan isim maf'ul. Isim maf'ul ni kena ada tambah mim. Baik, yang ada tambah mim kat sini ialah al-maw'ud. Baik, perhatikan al-maw'ud. Al-maw'ud ada mim dengan waw. Ada mim dengan waw. Waw ni huruf kedua terakhir ni huruf penambahan. Baik, yang kat sini waw ni yang ni asal. Yang ni asal. Yang penambahan ialah waw sebelum huruf terakhir. Baik, kat situ al-maw'ud maksudnya ialah yang dijanjikan. Baik, ada imbuhan di. Baik, ada imbuhan di kat situ tapi tak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, kalau tak ada ganti nama diri tersembunyi, orang Arab panggil isim. Isim yang ada imbuhan di ni orang Arab panggil isim maf'ul. Pattern dia ialah maf'ul. Baik, tadi saya dah sebut bahawa kalau pattern maf'ul, fi'il madinya 3 huruf. Fi'il madi dia ialah wa'ada. Terjemahan wa'ada tu dia telah janjikan. Baik, selalunya fi'il madi 3 huruf tak ada imbuhan kan ni.
Tapi kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang ada juga imbuhan kan. Baik, mu'ada terjemahannya dia telah janjikan. Kalau mau'ud maksudnya yang dijanjikan. Biasanya maf'ul ni tak ada imbuhan kan lah kat ujung, tapi kadang-kadang ada juga, ada automatik. Baik, seterusnya mari tengok contoh yang lain. Allah berfirman, wa syahidin wa mashhud. Terjemahannya yang menyaksikan dan yang disaksikan. Baik, kita nak cari isim maf'ul. Isim maf'ul ni isim yang ada imbuhan di, ataupun yang di, ataupun orang yang di. Baik, kalau nak cari isim maf'ul dari segi terjemahan, kita cari yang ada imbuhan di. Kalau nak cari dari segi pattern, kita cari yang pattern maf'ul ataupun muf'al. Baik, kat sini ada satu isim maf'ul yang menggunakan pattern maf'ul, iaitu mashhud. Perhatikan perkataan mashhud. Mashhud tu terjemahannya yang disaksikan ataupun orang yang disaksikan. Baik, dia adalah isim. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu sorof, orang Arab panggil isim maf'ul. Dia punya asal fi'il madi dia syahida. Syahida maksudnya dia telah menyaksikan. Baik, ini fi'il madi 3 huruf. Fi'il madi 3 huruf selalunya tak ada lama dengan kan ni, tapi kadang-kadang ada juga. Ada sebahagian perkataan dia fi'il madi 3 huruf tapi dia ada me dengan kan. Baik, syahida maksudnya dia telah menyaksikan. Kalau mashhud maksudnya orang yang disaksikan ataupun yang disaksikan. Baik, mari tengok contoh yang lain supaya lebih jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innaha alaihim muqsadah. Terjemahannya, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Baik, perhatikan di situ perkataan muqsadah. Muqsadah ada huruf mim bayi depan. Ada huruf mim bayi depan. Baik, kat sini muqsadah terjemahannya ditutup. Baik, ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ni dia punya terjemahan yang penting kena ada imbuhan di. Kena ada imbuhan di, dan tak boleh ada ganti nama diri tersembunyi sebab dia isim. Baik, muqsadah tu maksudnya ditutup. Dia adalah isim maf'ul tapi dia tak guna pattern maf'ul. Kat sini dia guna pattern muf'al. Kenapa guna pattern muf'al? Sebab fi'il madi dia 4 huruf. Fi'il madi dia aqsada. Aqsada, atau sebutan yang betulnya asada. Asada, ada 2 hamzah kat depan ni. Baik, dia punya fi'il madi terjemahannya dia telah menutup rapat. Selalunya kalau fi'il madi 4 huruf selalunya ada me dengan kan ya, tapi kadang-kadang tak ada lah. Baik, kadang-kadang tak ada me dengan kan tu. Aqsada maksudnya dia telah menutup rapat. Kalau ditutup rapat, muqsad. Muqsad, tak ada ta. Tapi dalam bahasa Arab, orang Arab kata isim ni biasanya kita boleh buang ta, boleh letak ta. Kenapa kena letak ta? Sebab kat sini merujuk kepada ganti nama diri perempuan ni. Baik, ha ni ganti nama diri perempuan, merujuk kepada api perempuan. Jadi muqsadah ni pun kena perempuan juga, maka diletakkanlah ta dekat ujungnya. Kalau merujuk kepada lelaki, buang ta tu, bunyinya akan jadi muqsad. Muqsad, muqsad maksudnya ditutup rapat. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terjemahannya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, Allah cerita tentang tentera bergajah yang Allah utuskan burung. Burung tu bawa batu-batu yang berapi kan. Lalu terkena tentera tu, hancur mereka. Jadilah mereka seperti ulat, daun-daun yang dimakan ulat. Macam mana daun yang dimakan ulat tu? Bentuknya tak sempurna, lubang sana, lubang sini. Begitulah keadaan orang yang cuba nak menghancurkan Kaabah ketika itu. Baik, tengok perkataan makul. Makul. Baik, terjemahannya yang dimakan. Baik, terjemahannya ada perkataan yang di. Kenapa ada perkataan yang di tu? Kerana dalam ilmu sorof, isim ni dia dipanggil isim maf'ul.
pattern yang dia gunakan ialah pattern maf'ul. Kenapa guna pattern maf'ul? Baik, sebab fi'il madinya 3 huruf. Fi'il madi dia akala. Fi'il madinya tak ada mim dengan waw. Mim dengan waw tu tak ada. Mim dengan waw tu ialah huruf penambahan saja. Baik, akala terjemahnya dia telah makan. Kalau dimakan atau yang dimakan ataupun orang yang dimakan, orang Arab kata makul. Makul tu maksudnya yang dimakan. Ada imbuhan di. Sebab apa ada imbuhan di? Sebab ada tambah mim dengan waw. Baik, habis perbincangan kita untuk isim maf'ul tu. Mudah-mudahan jelas, insya-Allah. Baik, nanti kita akan buat latihan untuk mengenal pasti adakah kita benar-benar jelas ataupun tidak, insya-Allah. Baik, untuk rakaman ni setakat ini saja. Kita jumpa lagi melalui WhatsApp untuk kita membuat latihan dan perbincangan pula, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.